Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang skuad projek FAM MSN, yang mana Kelantan menang 1-0 hasil jaringan Abdul Latif Suhaimi. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Kelantan sebenarnya masih lagi mempunyai banyak perkara yang perlu diperbaiki sebelum bermulanya Liga Super. Sebab apa? Sebab pada perlawanan ni kita boleh lihat bagaimana Kelantan bermain seakan-akan tidak mempunyai seorang striker, walaupun di second half mereka membawa masuk Nixon, tetapi Nixon kelihatan injured dan tak fit untuk bermain. Saya pun tidak faham kenapa jika seseorang pemain itu tidak fit masih lagi diturunkan dalam satu perlawanan yang kompetitif. Sebab apa? Sebab benda tu akan memberikan satu impak yang negatif kepada bahagian hadapan lah. Yang mana kita boleh tengok Fazrul Amir buat gerakan, Ikhwan Yazid buat gerakan, tetapi Nixon lambat untuk memberi support ataupun berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima umpanan daripada winger-winger pasukan Kelantan ni. Dan sehingga tahap Abdul Latif Suhaimi dimasukkan dan diletakkan sebagai striker untuk backup kepada Nixon lah. Pada perlawanan ni disebabkan Nixon tak boleh nak berfungsi dengan baik akibat tidak fit. So mungkin benda tu perlu diperbaiki lagi lah daripada segi pertukaran player. Sekiranya player tu tak fit, tak seharusnya diturunkan dan benda tu akan menjadikan beban kepada tim. So benda tu masih lagi boleh diperbaiki. Dan daripada segi percubaan, ya, saya tak nafikan Kelantan FC semalam mempunyai peluang yang banyak yang sepatutnya mereka boleh convert, tetapi sayang apabila peluang-peluang tersebut gagal disudahkan kepada jaringan dan mereka masih lagi perlu perbaiki daripada finishing dan juga execution. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan Kelantan FC. Apakah yang saya suka tentang Kelantan FC? Yang pertama yang saya suka tentang Kelantan FC adalah bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Filipe Herrera dan juga Muhaimin pada first half. Yang mana boleh saya katakan dua gandingan player ni memang dah sangat-sangat mantap untuk mencipta gerakan-gerakan berbahaya ke arah gawang skuad projek. Dan Filipe Herrera macam kita tahu, dia punya gameplay dengan corak hantaran-hantaran yang tepat ke bahagian hadapan, mempunyai vision yang lawa, beberapa kali berjaya untuk bawa bola ke hadapan dengan gerakan daripada beliau. Dan untuk Muhaimin, beliau adalah typical player yang bertindak sebagai attacking minded dan ada satu percubaan kena tiang, sayanglah tak gol. Dan beliau masih lagi banyak boleh diimprove, tetapi saya suka dua player ni. Sebab apa? Sebab mereka adalah dua pemain yang berbeza. Filipe Herrera lebih kepada stay deep dan lebih kepada untuk hantar bola ke hadapan ataupun supply bola ke bahagian hadapan dengan kelebihan yang beliau ada. Manakala Muhaimin pula adalah typical player yang lebih kepada untuk menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, dan dia juga adalah typical player yang suka untuk gelecek ataupun dribble, dan sekiranya ada peluang barulah dia akan lepaskan bola. So bila dia sentuh dalam 1, 2, 3 bola, dia akan cuba untuk cari player yang lain untuk dia release the ball. So untuk Muhaimin, dia akan ambil masa yang panjang lagi untuk dia improve dia punya gameplay sebab dia adalah pemain muda, tetapi bakat yang ada pada beliau sekiranya digilap, dia akan jadi one of the best midfielder yang ada dekat Malaysia. Tambahan pula digandingkan dengan Filipe Herrera. Manakala untuk Sheikh Sobri pula, gameplay dia daripada segi set pieces dia bagus sebab dia adalah salah satu free kick taker dan juga corner kick yang bagus. Sebab hantaran-hantaran beliau tepat, dia boleh buat satu percubaan direct ke arah gawang pasukan lawan sekiranya mendapat free kick dan sebagainya. Tetapi yang perlu dipahami, Sheikh Sobri ni is not the typical player yang bertindak yang mampu untuk connect antara bahagian tengah dengan striker. Dia bukannya player yang bertindak lebih kepada attacking midfielder yang kreatif, yang ada sesuatu yang boleh cipta gerakan-gerakan berbahaya. Dia adalah typical player yang sesuai untuk bermain sebagai number 8 ataupun box to box player lah. Dan disebabkan itulah dia ada speciality daripada free kick dan juga corner kick taker. Tetapi daripada segi involve untuk bahagian serangan menyerang dengan menggunakan short passing dan sebagainya, beliau masih lagi perlu banyak memperbaiki. Sebab semalam banyak bola dapat kat dia, banyak hilang dan sebagainya. Tetapi itu tidak menafikan yang semalam beliau juga ada beberapa percubaan yang sepatutnya gol, tetapi sayanglah sebab beliau tak boleh nak memberi full dia punya komitmen kepada bahagian serangan untuk lebih bertindak agresif di bahagian hadapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila saya bercakap tentang pasukan Kelantan, dalam otak saya adalah terbayang tentang mereka punya winger, terutamanya Fazrul Amir, lepas tu adalah Ikhwan Yazid, yang mana mereka mempunyai
typical winger yang sangat laju, ball control yang bagus, bertubuh kecil tetapi sizing mereka boleh beat pertahanan-pertahanan yang besar dengan kelebihan yang ada pada mereka daripada segi passing, daripada segi dribbling. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah kepada end product mereka. Macam saya cakap, apabila anda ada winger yang laju macam Fazrul Amir dan juga Ikhwan Yazek, sepatutnya anda boleh memanfaatkan dengan gameplay yang attack di bahagian wide area. Dan apabila pemain-pemain ni supply bola ke bahagian hadapan, pemain-pemain Kelantan tak ada yang support ataupun yang menerima hantaran tersebut. Macam saya cakap pada awal game tadi, kenapa bawa masuk pemain yang tak fit untuk bertindak sebagai striker, menyebabkan pemain-pemain winger ni tak boleh nak utilize mereka punya kelebihan. Mereka dah bawa bola laju-laju di bahagian kanan kiri, lepas tu lakukan cutback ataupun crossing, tetapi tak ada seorang player yang berada dalam kotak penalti untuk sambut benda tu. Dan ada satu situasi yang mana Fazrul Amir bawa bola penat-penat masuk kotak penalti dan buat cutback, tapi Nixon tak ada pun. Nixon baru nak sampai lepas bola tu dah hilang. Yang dia marah dekat Nixon, dia berkata masuk okay. Yang dia buat macam tu kan. So benda tu lah yang merugikan pasukan Kelantan sebenarnya, sebab mereka dah ada fully winger yang laju. Sepatutnya mereka boleh utilize dengan ada seorang striker yang lebih perform, yang boleh connect dengan baik antara bahagian tengah dan juga winger, yang sentiasa berada untuk bersedia menjadi target man. Dan untuk Kentahara pun macam kita cakap lah, Kentahara bukannya posisi striker, dia lebih kepada sayap. Mungkin dia perlukan masa lagi untuk adapt dengan perubahan posisi tu. Jadi benda tu juga menjadi masalah. Dan di second half kita boleh tengok Muhaimin dikeluarkan dan digantikan dengan Jasmine Minhad yang bertindak sebagai attacking midfielder. Nampak pergerakan yang dilakukan oleh Jasmine Minhad di bahagian tengah tu mampu untuk buka game kepada Ikhwan Yazek, kepada Fazrul Amir, kepada Nixon. Tetapi peranan Nixon tu lah yang paling kita tak nampak sangat dalam padang disebabkan dia tidak fit. Tetapi apabila kemasukan Latif Suhaimi, kita baru nampak lah yang bahagian pasukan serangan pasukan Kelantan ni nampak lebih efisien, dan Latif nampak lebih suka untuk berlari dan cuba untuk mendapatkan bola daripada teammate dia di bahagian hadapan. So masuk Latif tu memang nampak perubahan yang positif lah di bahagian hadapan. Tetapi kena ingat, dia adalah typical player yang bermain sebagai pemain pertahanan. So dia nak adapt untuk bermain di bahagian hadapan tu agak susah sikit lah. Tetapi secara overallnya Latif berjaya menjaringkan satu gol dan berjaya menunjukkan satu corak permainan yang bagus lah pada peluang semalam. Dan kekurangan yang perlu Kelantan perbaiki, macam saya cakap tadi, daripada segi fitness, yang mana kalau boleh pastikan turun pemain yang fit untuk bermain dalam perlawanan kompetitif. Sekiranya tidak, dia akan memberi beban kepada tim. Macam Nixon semalam tak fit, dia injured, memang tak nampak lah dia punya corak permainan. Yang kedua adalah daripada segi execution, mereka perlu sudahkan peluang-peluang yang terhidang. Buat masa sekarang, boleh saya katakan Kelantan kehilangan dua pemain penting di bahagian hadapan. Mereka hilang Belfort, Nur Syamil. Jadi benda tu boleh nampak lah bahagian serangan Kelantan agak tumpul dan disebabkan tidak fitnya player-player di bahagian hadapan. Yang kedua adalah tentang attacking midfielder. Mereka tak ada player yang boleh link up dan kreatif dalam pembinaan di bahagian tengah. So mereka tak boleh nak create game untuk jadi lebih agresif dan lebih ofensif untuk menyerang. Benda tu yang perlu diperbaiki oleh Kelantan lah. Mereka dah ada satu corak permainan build up yang lawa di bahagian winger, tetapi mereka tak ada end product ataupun target man yang boleh sudahkan peluang-peluang tersebut. Dan yang terakhir yang Kelantan perlu perbaiki adalah daripada segi offside trap. Semalam Kelantan offside lebih daripada 7. Kebijaksanaan defend pasukan squad projek yang tahu pemain-pemain Kelantan ni laju-laju, so mereka buat offside trap dan pemain-pemain Kelantan terperangkap dalam offside trap tu lebih daripada 7 kali. Itu adalah satu perkara yang perlu dibimbangi lah. Sebab benda-benda macam tu perlu dielakkan, sebab kesilapan mudah ketika offside sampai 7 kali tu adalah benda yang sangat-sangat kritikal yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kelantan ketika mereka cuba nak menyerang squad projek. Dan untuk squad projek pula, tahniahlah untuk goalkeeper dia bertindak cemerlang. Secara overallnya mereka ni menunjukkan satu corak permainan yang bagus, bertahan bagus dan mereka juga boleh menyerang. Sayanglah gol mereka tu pun dibatalkan kan, sebab tak lepas garisan lagi dan sebagainya. So bagi saya squad projek menunjukkan game yang lebih matang pada perlawanan semalam dan mereka sepatutnya boleh berakhir dengan seri. Tapi nak buat macam mana, gol Latif Suhaimi dah lebih garisan, so Kelantan deserve untuk menang. Tetapi Kelantan ingat kena banyak lagi yang perlu diperbaiki. Itu saja. Assalamualaikum.